nanti Ustaz Khairan Ustaz Khairan bin Nurdin Kasih Pendidikan Pendidikan Agama dan Muslim di University Malaysia di London, Cik Azili Abdul Aziz Akasih Pendidikan Jaya, sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekalian. Kita bersyukur kita kepada Allah SWT kemudian bersyukur Allah masih memberi ruang dan peluang untuk kita berkumpul pada hari ini untuk kita sama-sama dalam proses membina hati kita dengan hati yang kita delik. Walaupun tajuk yang kita nampak pada ni adalah tajuk simple, tapi dia sebenarnya bermulanya adalah bermula dengan keikhlasan hati kita. Maka kita sikit tentang perjalanan program kita pada hari ini. Setelah satu akan bermula sejak pukul 10 yang terlambat sikit, so kita akan habis pukul 12.30. Dan selepas itu kita akan makan, solat zuhur. So kita akan sambung balik dalam pukul 2.30 sehingga pukul 4.30 atau 5 untuk kita akan solat asar. Dan ada slot untuk anak-anak di belakang kalau cuaca mengizinkan. Dan selepas tu malam, slot yang ketiga tu kalau siapa yang hadir boleh pukul 8 malam. Okey, sebelum kita meneruskan ceramah, eloklah kita mulakan dengan Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Danish Azhar. Can I go outside? I'm not going across the road. Al-An'am ayat ke 158 hingga ke 165. Saya serahkan kepada Danish. Sama, start. Volume tu slow. Volume laptop. Oh, ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه Allah Nazim menceritakan pada adik Dinesh dan juga lihat ayat-ayat itu ada menerangkan tentang ikrar kita tentang kul inna solati wa nusuki. Okey. Seterusnya sebelum kita berserahkan pada Ustaz Karen dan kita sedikit tentang bertaaruf sikit dengan Ustaz, dia nama penuh dia Nur Khairan bin Martin, sekarang ni berkhidmat sebagai Kasih Pendidikan di Negeri Muhammad Kosting. Sebelum ini berkhidmat di College Community dan College Community Paradas Abdul Tajam di bawah Kementerian Pelajaran Sekarang berumur 32 tahun, lulusan daripada UIA dan sudah beristeri satu dan anak dua. Kita memandangkan kalau anda diserahkan setiap ini sehingga pukul 12, so setengah jam. Kalau kita buka sesi soal jawab, kalau tak ada kita start tambah setengah jam. So tak banyak diserahkan kepada Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wa bizini ilma wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril huda kama nawwartal arda bi syamsika abad abad rabbika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati bersama selaku majlis Encik Azli selaku Abang Kawasan bagi Pejabat Edukasi Malaysia Republik, mewakili pejabat-pejabat tinggi UK dan Ireland, Ibu Sri serta hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas permasalahan yang berhubungan pada kita pada hari ini. Kita bersama hadir untuk program yang telah terancang bersama. Semoga kehadiran kita pada hari ini adalah kebaikan yang penuh dengan rahmat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah bersama-sama berjuang untuk menyampaikan Islam kepada kita. Semoga dengan barakah Islam yang kita perolehi selama hidup ini, semoga ianya akan menjadi satu amal yang baik, amal yang qawi, amal yang kuat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan satu tajuk yang sangat besar dan sangat berat sebenarnya, iaitu berkaitan dengan ikhlas.
Mute. Kita laptop tak apa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti kita bilang tadi, tajuk ikhlas ni adalah tajuk yang sangat besar dan berat. Di mana setiap orang ni adalah puncak daripada segala amal kita buat adalah keikhlasan kepada Allah sebenarnya. Jadi walaupun ia nampak simple, dan ia memerlukan keikhlasan dalam setiap amal dan juga beribadah yang kita buat, perbuatan yang kita buat. Kadang-kadang kita lebih rasa gairah, lebih excited bila kita berbincang dengan perkara yang besar-besar. Dan tapi bila kita bincang dengan perkara yang besar-besar tu, kadang-kadang kita tak tercapai dan tak terlupa benda-benda tersebut. Jadi kita pilihlah tajuk yang mudah untuk dilaksanakan, yang simple, yang mana perkara tersebut, perbuatan yang kita buat ni, tajuk yang kita pilih ni adalah yang mencakupi dalam semua aspek peribadatan kepada Allah SWT. Jadi dalam sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, berkaitan dengan satu hadis yang sangat popular lah, yang kita pun tahu hadis tersebut, dia sebagai hadis Ummul Qais, iaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi di sini Rasulullah SAW telah menerangkan perkara. Pertama sekali adalah Nabi menerangkan bahawa setiap perbuatan itu adalah dengan niat. Yang bermaksud apa dia? Nabi menjelaskan bahawa setiap amal tidak akan ada artinya tanpa niat. Tanpa niat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menerangkan juga setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang bermaksud bahawa setiap orang yang melakukan suatu perkara, dia tidak akan memperoleh apa-apa melainkan dia menurut niat yang telah dia niatkan pada awal yang tadi. Sebagai contoh, kalau dia berniat untuk nazar, maka dia akan dapatlah pahala nazar tu. Kalau dia berniat untuk solat, maka pahala yang dia dapat adalah pahala yang daripada solat tadi. Jadi dalam agama ini, kita bertumpu pada dua perkara, iaitu niat kita dalam hal ini. Ibadah yang kita buat ada dua perkara penting, iaitu dari sudut lahiriah, perbuatan zahir, dan juga perbuatan batiniah, iaitu yang memerlukan berniat. Jadi solat kita, haji kita, puasa kita memerlukan niat, iaitu perkara batin, untuk memastikan bahawa amal tersebut diterima oleh Allah. Dan keberadaan niat tadi merupakan rukun yang mesti kita tunaikan. Dan niat, perbuatan yang kita buat tanpa niat, maka tidak akan dikira sebagai ibadah. Dan ditambah pula dengan keikhlasan, maka barulah jelas maksud dia, iaitu keikhlasan dari diberikan kepada amal tersebut, barulah dikira sebagai ibadah. Dan kita kena ingatlah bahawa ikhlas ni bukan perkara yang mudah, dan dia tidak akan diberikan kepada tangan-tangan yang meminta, tanpa usaha yang susah payah dan juga kesungguhan yang mendalam. Okay, jadi untuk perbincangan kita pada hari ini, tajuk kita beberapa tajuk ni lah, pendahuluan kita yang tadi tu, okay. Kemudian kedudukan ikhlas, pengertian ikhlas, bahaya dia, syarat kita untuk beramal, ciri-ciri orang yang ikhlas, dan juga sedikit kesimpulan sebelum kita tamatkan untuk sesi pertama ini. Pendahuluan, jika seseorang hamba Allah merasakan kekeringan roh, kegesanan ukhuwah, kekerasan hati, hasad, ataupun adanya perselisihan faham atau wujudnya perbezaan pendapat yang menyebabkan permusuhan, maka ia menunjukkan ada suatu masalah besar yang wujud dalam diri kita. Jika kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka punca kepada masalah tersebut adalah hati yang rosak kerana kecenderungan kita kepada syahwat.
Jadi hati yang dipilih adalah hati kita sendiri, dan Allah Ta'ala mestilah diletakkan di dalam hati kita, meletakkan ibadah itu hanya semata-mata kerana Allah untuk memperoleh martabat ikhlas. Mungkin tuan-tuan pernah masa belajar dulu kan, belajar dekat sekolah kan, sekolah agama. Guru-guru kita ni dia mengumpamakan ikhlas ini seperti buang air. Pernah dengar? Saya pernah dengar dulu, tapi rupanya benda tu di-apply kan di Lata. Ada satu kedai makan tu, orang lain bisa lah, tak sebut ke mana lah. Dia memang menggunakan konsep ikhlas tu pada buang air. Dia tanya kenapa letak macam itu kan. Dia kata orang yang buang air ni, dia kata biasanya dia menganalogikan lah, mengkiaskan ikhlas tu dengan buang air. Sebab dia kata bila kita buang air, dia kata kita tidak akan fikir benda yang keluar, dan kita tak akan teringat balik lepas tu kita keluar dari toilet. So ikhlas tu macam itulah. Maknanya kalau kita buat satu perkara amal yang baik kan, kalau boleh kita jangan fikir benda yang kita buat, dan apa yang kita dah buat tu kita jangan kenang-kenang lah, kita habiskan macam itu. Tapi saya tak setuju dengan analogi tersebut. Sebab buang air kita mengeluarkan kekotoran badan kan, tapi ikhlas kita menanam kebaikan. Itu yang beza dia, menanam kebaikan. Jadi kalau kita meletakkan benda tersebut sebagai nak membandingkan antara membuang kotoran itu dengan menanam kebaikan, sebenarnya tak sepatutnya. Jadi dekat kedai makan tu pun macam itulah dia cakap. Kata Ustaz, saya kalau ada tetamu datang kat sini untuk buang air, saya akan bagi. Kerana saya tahu mereka buang air dengan ikhlas. Memanglah orang buang dengan ikhlas, orang tak ingat balik apa yang dia buat. Jadi dia pun buat macam itulah. Buat tu. Ya? Jadi bila kita ada perasaan ikhlas tersebut, Allah Ta'ala meletakkan satu ketinggian jiwa kita dan sebagainya. Allah Ta'ala memberikan balasan terhadap amal yang kita buat. Maka kita kena lihat balik semaksimum mungkin, dan pintu-pintu yang boleh menghalang daripada memperoleh ikhlas. Tengok balik pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam kita. Kita cuba untuk membersihkan jiwa kita daripada unsur riak, kesombongan, ujub, rasa pelik dengan kehebatan diri, suka berpenampilan ataupun suka mempamerkan kebaikan kita kepada orang. Sebab unsur-unsur ini sangat banyak menguasai jiwa. Ikhlas ni satu saja, satu part. Tapi selebihnya adalah perkara negatif yang boleh mengganggu proses mendapatkan keikhlasan kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda sebuah hadis yang sangat popular, iaitu berkaitan dengan dalam tubuh kita ni ada satu segumpal daging, yang mana jikalau baik daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuh kita, kan? Jikalau buruk daging tersebut, maka buruklah segala amal perbuatan tersebut, maka ia disebut sebagai hati. Jadi amal kita ini kalau berpunca daripada hati yang bersih, maka dia akan diterima oleh Allah. Tapi kalau amal kita itu berpunca daripada hati yang tidak bersih, ada perasaan riak dan sebagainya, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Jadi ada orang tanya, apakah tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah? Ada dua, tuan-tuan. Amal kita ni akan Allah terima dalam dua bentuk. Pertama sekali adalah yang dinaskan oleh syarak. Maknanya Allah kata begitu, buat perkara ini, maka dia akan dapat amalan tersebut. Contohnya, orang, apakah tanda orang yang dapat haji mabrur ataupun umrah mabrur, apa yang dia dapat? So Nabi kata birrul hajj adalah it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Sesiapa yang mendapat tanda-tanda orang yang mendapat haji yang baik adalah orang yang suka bagi makan orang, dan juga orang yang sentiasa menyebarkan salam. Bagi makan orang ni bukanlah sampai 30-40 orang, tak. Mungkin dia jumpa kawan dia kat kedai, dia kata apa saya belanja, mana selepas dah berbagi haji tu lah, dia belanja orang makan, dia buat kebaikan ke orang, itu tanda dia haji diterima. Kemudian dia sentiasa suka menyebarkan salam, itu tanda-tanda orang yang diterima oleh ibadah haji dia. Itu yang pertama, disebabkan daripada nas. Yang kedua, setiap perkara kebaikan orang akan disebabkan kepada dia. Contohnya dia baguslah, dia ni buat kerja baik, buat rancang program. Dia memikirkan saja, dia fikir orang lain yang buat, ramai-ramai buat, tapi orang sebut nama dia. Itulah tanda amal dia diterima oleh Allah, menjadi sebutan orang.
Tapi bila dia tahu orang menyebut kebaikan dia dan dia suka dengar orang sebut kebaikan dia, maka jadi riak pula. Maka tak boleh dah pula. Jadi apa yang dah buat tu selesai lah. Dia kata, lagi sekali aku buat program ni kan, nanti orang mesti sebut kebaikan saya. Jadi yang kedua tu tak ada pahala, tapi yang pertama tu dapat pahala lah. Selesai kat situ lah. Macam itu. Jadi Allah adil dalam memberikan pahala kepada kita. Okay. Jadi Imam Ghazali meletakkan bahawa dalam pengobatan rohani ini, kita manusia tidak kurang daripada mempunyai penyakit hati dan sebagainya. Dan ubat untuk mengubat penyakit hati adalah satu sahaja, dengan cara ikhlas. Bila kita ikhlas dalam segala amal ibadah, maka tidak akan ada rasa riak, tidak akan ada rasa hasad, tidak akan rasa untuk zalim kepada orang. Kenapa orang tu riak? Kerana dia tidak ikhlas dalam beribadah. Kenapa dia hasad dengki kepada orang? Sebab dia tidak ikhlas dalam beribadah. Kenapa dia menzalimi orang? Kerana dia tidak ikhlas dalam melaksanakan satu tugas. Dan riak ataupun hasad ini satu perkara yang sangat unik. Hasad dia dia membakar segala kebaikan. Dia akan membakar segala kebaikan. Dan hasad ni adalah terjadi pada golongan yang sama je. Contohnya kalau dia cikgu, dia akan dengki dengan cikgu. Doktor, dia hasad dengan doktor gitu. Ustaz dia hasad dengan ustaz lain. Doktor tak ada hasad dengan ustaz, dia dengki. Dia akan benda orang yang sama dengan dia. Pegawai dengan pegawai sama lah. Dia akan ada hasad macam itu. Hasad dia tidak akan jadi kepada orang yang berlainan dengan dia, tapi ada sama posisi dengan dia. Kalau dia sebagai ketua, dengan ketua lain dia nak tengok siapa yang lebih hebat dari dia bersama dia. Dia sama dia. Itu hasad. Jadi penyakit itu boleh diubati dengan ikhlas. Tapi nak memperoleh ikhlas tu perlukan kepada kesembuhan dan kejadian. Kemudian bila kita mentadaburi Al-Quran, ada 3 petunjuk yang Allah Ta'ala berikan tentang ikhlas ini. Pertama sekali adalah ikhlas adalah istiqamah dalam beramal, dalam keadaan susah atau keadaan senang. Ini istiqamah. Maknanya kalau tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bila kita nak dapatkan satu keikhlasan, kita istiqamah dengan amal yang kita buat. Sebagai contoh, dulu ada satu pelajar MRSM. Pelajar ni dia suka bantu kawan-kawan dia dekat sekolah lah, bantu bagi nota apa semua kan, sebab dia pelajar pandai. Tapi Allah uji dia dengan kesusahan. Percubaan SPM dia tak dapat distinction, periksa percubaan kedua pun tak distinction, sampai SPM betul pun tak dapat juga benda. Kawan-kawan dia semua berjaya, dia semua tak berjaya ni. Jadi cikgu pun pelik lah, kawan-kawan pun pelik, macam mana kamu yang tolong orang selalu tapi tak dapat kebaikan kepada diri kamu. Dia berjumpa lah dengan seorang ustaz kat sekolah itu. Dia kata, ustaz macam ni ustaz, saya dah buat banyak kebaikan kan, bahkan kawan-kawan saya minta saya doakan mereka, saya buat betul semua, tapi saya tak dapat ganjaran seperti mana yang mereka dapat. Bila ustaz tu kata, trust Allah dan bersangka baik dengan Allah. Itulah yang dia pegang 2 benda tu. Maka masa pun berlalu, sampailah keluarnya result SPM. Dia lah antara orang yang pertama sekali dapat layak masuk ke universiti. Pelajar perempuan SPM ni, pelajar perempuan kalau masuk universiti ni susah sebab dia ramai sangat kan yang pandai kan. Maknanya kalau dapat grade yang rendah-rendah ni, susah nak dapat masuk universiti. Tapi Allah Maha Adil dalam menentukan takdirnya, maka dia dapat antara orang yang awal, walaupun result dia tidaklah nampak baik, tapi atas anugerah daripada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala merelatekan ikhlas itu dengan takwa di dalam hati. Takwa di dalam hati, yang mana Allah menjelaskan bahawa maksud takwa adalah ikhlas dalam beramal. Allah relatekan antara ikhlas tu dengan ketakwaan dalam hati. Takwa ni maksudnya apa? Kita berhati-hati dengan setiap amal yang kita buat supaya tidak menyimpang daripada niat yang asal kerana Allah, dan dia bersesuaian dengan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang wanita bertanya tentang kebahagiaan. Jumpa dengan seorang ustaz ni, kisah orang Arab lah ni, orang Arab. Jumpa dengan orang Arab, dia tanya, macam mana saya dapat kebahagiaan? Dia kata, saya ni ada suami yang baik dan saya ada harta yang banyak. Saya ada anak yang baik-baik, anak yang soleh, yang soleha, lawa-lawa, suami saya handsome, semua dia dapat dari itu. Kekayaan ni sangat mudah saya dapat, tapi saya tak pernah rasa pun kebahagiaan. Jadi ustaz tu kata, balik ke rumah, tunaikanlah tanggungjawab dan amanah sebagai ibu kepada keluarga,
Kemudian pada malam hari bangunlah di seperti malam, tunaikanlah ibadah solat. Sebelum fajar menyingsing, bermunajatlah kepada Allah, mintalah segala permintaan yang kita nak. Maka dia pun buatlah. Dia buat 2-3 hari je. Dia buat, kena jumpa kepada ustaz tadi. Dia kata, ustaz, saya dah nampak dah kata apa yang saya nak. Ucapan sulung dia kata apa? Lam ara as-sa'adatu jam'a malin walakin at-taqiyyah was-sa'id. Itu yang dia jawab. Aku tak nampak kebahagiaan itu melalui harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi aku dapat rasakan bahawa dengan takwa kepada Allah, maka itulah kebahagiaan yang aku dapat. Tuan-tuan, bila kita susah, kita dekat dengan Allah, Allah akan bagi apa yang kita nak. Iblis tu durjana kan? Iblis tu durjana. Dah durjana laknat lagi. Dia bukannya manusia, bukannya makhluk yang baik. Dia minta kepada Allah supaya dia panjangkan umur sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Allah bagi dia peluang hidup sampai kiamat. Kita yang solat akan Allah tak kabulkan. Kita yang beribadah kepada Allah ni, yang mendidik anak dengan berusaha untuk mencapai tahap tarbiyah Islamiah yang betul, kita cuba, takkanlah Allah tak bantu kita. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah tadi, mengharapkan pembalasan yang setimpal dengan amal kita daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan kabulkan. Itu yang kedua, Allah relatekan takwa itu dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah Allah Ta'ala merelatekan takwa itu dengan istiqamah pada amal, baik dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan tersembunyi. Ada seorang mu'alaf India, dia bermasuk Islam, tapi nama tu dirahsiakan lah, sebab dia tak dibenarkan keluar, sebab family tak tahu dia masuk Islam. Kalau family dia kalau tahu dia masuk Islam, akan ada ancaman yang berat bagi dia lah, dan sebagainya. Jadi kawan-kawan dia rasa dia masuk Islam, dia rasa malu lah, sebab dia masuk Islam tapi lebih baik daripada orang Islam yang ada lah, dari segi aman Islam semua kan. Jadi satu hari tu dia dapat sponsor untuk umrah. Dia cakap lah, dia kata kawan dia kata tolong doakan saya apa semua ni. Doakan. Dia kata insyaAllah. Dia kata itulah dia kata. Sebab dia pun tak kuat lagi dengan iman dia kan. Jadi dia nak pergi dekat Mekah tu untuk kuat iman dia. Tapi dia sampai ke Mekah tu, dekat umrah tu, dia ingat kawan-kawan dia pesan apa semua, dan dia doakan. Bahkan ada orang yang tak minta doa pun dia doakan juga. Dan hasil daripada keikhlasan dia tadi tu, Allah berikan segala kemahuan rakan-rakan dia, sedangkan kawan-kawan tak tahu pun yang dia doakan untuk orang tersebut. Macam itu tuan-tuan ya. Bila kita ada rasa keikhlasan ini kan, dalam keadaan terang ke, dalam keadaan orang tahu ke ataupun orang tidak tahu, mendapat perhatian manusia atau tidak mendapat perhatian, maka kita tetap untuk meningkatkan diri kita untuk keikhlasan kepada Allah. Baik. Okay, kita tengok dia punya perjalanan kan. Kita naik kenderaan kan. Kenderaan tu, kemudian kita akan straight jadi sampailah tujuan hidup kita dekat Allah SWT. Jadi perjalanan yang kita buat mestilah jalan yang benar, siratal mustaqim. Beribadah hanya kepada Allah untuk mencapai redha Allah SWT. Kemudian kita berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran yang benar, maka teruslah sampai ke matlamat tujuan Allah SWT. Maka inilah hakikat perjalanan kita. Qul inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Inilah jalan aku yang lurus, maka ikutlah jalan tersebut. Okey. Kedudukan ikhlas. Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak ada keikhlasan dalam diri dia. Sebab itulah Allah Ta'ala dalam kita baca doa kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian semesta alam. Jadi orang yang ada perasaan ikhlas ini, maksudnya natijah keimanan itu adalah natijah yang mantap. Jadi kita sebagai hamba Allah ini sebenarnya ada dua perkara yang kita kena buat. Pertama sekali adalah kita mesti beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah kepada aku. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua adalah kita mesti bersyukur dengan Allah segala nikmat yang Allah Taala telah berikan. Bagi seorang mukmin ini, dia mesti ada 10 perkara lah. Pertama sekali dia ada surah Islam. Yang kedua, dia mesti ada iman. Kemudian yang ketiga, dia mesti ada takwa. Yang ketiga dia ada takwa. Kemudian yang ketiga dia ada ihsan. Yang keempat dia ada takwa. Dan yang kelima dia adalah orang yang bersyukur. Dia mesti ada Islam, dia mesti ada iman, dia mesti ada ihsan, dia mesti ada takwa. Yang kelima dia mesti ada syukur kepada Allah. Jadi kalau orang itu tidak bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya dia tidak bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah, maknanya dia tidak bersikap ihsan. Dia tak rasa yang Allah Taala melihat dia. Sekiranya dia tidak ada sifat ihsan, maka sebenarnya dia tidak beriman. Maka bila tidak beriman, confirm dia bukan orang yang Islam. Jadi 5 perkara itu besar. So, natijah daripada ikhlas adalah datang daripada keimanan yang mantap. Yang kedua, natijah daripada ikhlas adalah ihsan. Ihsannya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang kita sebagai ihsan. Bila kita ikhlaskan hati kita, kita ada sifat ihsan, rasa Allah Taala melihat kita, maka dalam amal kita akan berhati-hati dengan apa yang kita laksanakan. Ini sifat ihsan. Kemudian yang ketiga adalah kita natijah daripada amal yang dia laksanakan dan juga dia bermanfaat kepada diri dia dan juga orang lain. Ini sifat ihsan. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pernah menyampaikan, dia kata apa? Orang yang melaksanakan ibadah tanpa keikhlasan ini adalah seperti orang musafir yang membawa beg tetapi diisi dengan batu-batu dan juga pasir. Memberatkan tapi tidak bermanfaat. Itu yang kita nak faham. Jadi bila kita laksanakan satu amal ibadah itu, amal yang dilaksanakan adalah bermanfaat, kemudian dapat dilaksanakan dengan baik, memenuhi syarat-syarat tuntutan ikhlas, maka barulah dikira sebagai amal yang bermanfaat. Dulu ada seorang pekerja, pakcik. Dia ni bekerja daripada start dia masuk government tu sampai dia pencet. Dia tak pernah dapat apa-apa anugerah. Anugerah apa ni, Mak Syulang kan? Melintang menegak pun tak ada. Dia tak dapat. Dia seorang yang jujur dan orang menyebut kebaikan dia. Orang sebut kebaikan dia kan. Dia tak dapat apa-apa kebaikan dalam pejabat yang dia kerja tu lah. Jadi masa farewell dia tu, dia minta dia berucap. Dia tanya, cik, bagilah ucapan sikit sebelum perpisahan ni kan. Jadi dia pun berucap lah. Dia kata, dalam banyak-banyak jabatan yang pernah saya kerja, dia kata, inilah jabatan yang paling tidak berguna dia. Masa farewell ni, orang terkejut ni. Sebab sebelum dia orang nampak dia seorang yang jujur, baik dan sebagainya kan. Dia guna jabatan yang tak perlu. Saya bekerja daripada start saya masuk sini sampai saya pencen, tak ada satu anugerah pun saya dapat. Tak pernah pun orang memberikan saya iktirafan. Saya rasa sangat sedih bila kerja kat sini. Dia orang semua terkejut lah. Dia dikenali sebagai seorang yang baik, yang sangat membantu, jujur dan sebagainya. Tiba-tiba pada farewell ni dia cakap benda macam tu. Jadi adalah rakan sejawatan dia tu yang berbincang lagi lah, jumpa dengan dia kan. Dia kata, nak tanya sikit boleh tak? Dia kata, kenapa cakap macam tu kan? Dia kata, saya ni kerja pagi, petang, siang, malam, banyak membantu orang, tapi tak ada orang pun yang ada kenal saya lah. Ada kenal saya. Jadi kawan tu kata, you ada anak tak? Dia kata, ramai yang ada anak ramai. Tidak ramai dia. So sekarang anak tu macam mana? Anak saya semua kat universiti je. Universiti belajar. Sekarang dah kerja dah. Banyak yang dah kerja dah. Jawatan dia orang semua berjawatan dan ada yang lebih jawatan lebih tinggi daripada saya. Jadi kawan dia kata, semua tuan fikirkan kalau Allah Ta'ala terbalikkan apa yang berlaku. Tuan seorang saja dapat jawatan yang tinggi, dapat anugerah pelbagai, tapi anak-anak tuan semua tak dapat apa-apa. Jadi orang biasa-biasa ataupun tak berpelajaran apa semua. Apa perasaan tuan?
tersedar. Dia tersedar apa? Kerana kebaikan dia, kerana kejujuran dia lah anak-anak dapat benda tersebut. Nampak? Jadi bila kita ni berada dalam satu keadaan yang mana kita rasa kita tak dapat benda tu balik apa yang kita buat, kita kena yakin bahawa orang lain yang akan dapat benda tu. Contohnya kan, ibu bapa kita kan, mak ayah kita mungkin ada kalangan kita yang tidak berpelajaran ini kan, tapi mereka berdoa kepada Allah minta kita berjaya kan. Kita berjaya ni pun kerana doa dia juga, kerana doa parents kita dapat kebaikan kerana doa dia, dan kebaikan yang dia buat itulah menyebabkan kita pun dapat kebaikan tersebut. Jadi orang tadi tu bila dapat kita tersedar lah, kita pun minta maaf lah apa yang cakap, tapi dah mungkin kan, kita takut. Jadi tuan-tuan, bila orang tak pandang kerja kita jangan risau sebab Allah Ta'ala nampak apa yang kita buat. Cukuplah Allah sebagai pengadil yang menentukan amal kita ikhlas atau tidak. Okay. Ini kalimah, bukan kalimah ustaz ni. Barulah pengertian ikhlas. Allah ikhlas kan. Ikhlas berasal daripada perkataan khalasa ataupun akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Seperti dalam bahasa Melayu sebab tak ada jauh ini. Jadi inilah yang boleh kita bagi, iaitu khalasa ataupun akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang bermaksud bersih daripada kotoran dan menjadikan sesuatu bersih supaya tidak kotor. Ini maknanya ikhlas. Bukan sahaja dia bersih daripada kotoran, dan kita nak memastikan sesuatu itu bersih dan supaya tidak kotor. Maknanya dia bersih dan dia membersihkan. Kemudian dari segi istilah pula, berniat mengharapkan redha Allah dalam setiap amal tanpa menyekutukan Allah dengan yang lain, ataupun kita memurnikan niat daripada kotoran yang boleh merosakkan amal tersebut. Jadi kita pegang semata-mata kerana Allah SWT. Itulah orang-orang yang melaksanakan ikhlas dia umpama orang yang membersihkan beras. Kalau orang kampung kan dia menampi beras kan, dia bersihkan beras, hasilkan daripada batu dan juga beras. Kalau beras itu bersih, dan maka bila makan dia tak akan terasa gigitan batu lah. Tapi disebabkan mungkin kurang bersih ketika menampi itu, maka kadang kita makan kita makan batu lah. Makan batu. So itulah nikmatnya keikhlasan. Sebab apa? Ada orang yang beramal kerana Allah dengan ikhlasan, amal tersebut akan menjadi nikmat. Tetapi ada orang yang beramal dengan sesuatu perbuatan dia tidak rasa kenikmatan kerana apa? Tidak ada keikhlasan. Sebab itulah bila seorang mukmin itu mengetahui tentang makna keikhlasan, dia mengharapkan redha Allah SWT, maka dia akan mengarahkan segala perkataan dia, perbuatan dia, segala amal dia untuk mengharapkan redha Allah dan kebaikan daripada pahala Allah SWT. Ini maksud yang paling utama. Baik, kita tengok kepada bahaya riak. Okay, bahaya riak. Riak ini boleh diartikan jadi lawan kepada ikhlas ni riak lah. Riak. Lepas tu kita kena bezakan riak yang datang sebelum pelaksanaan amal dan riak yang datang selepas daripada pelaksanaan amal. Riak yang datang sebelum, maka kita jadi syirik khafi, maka kita akan dosa besar. Tapi kalau riak yang datang selepas daripada pelaksanaan amal, contoh kita buat ikhlas dengan Allah lah, tapi di pertengahan jalan tu kan, dah selesai amal tu orang puji kita kan, mereka, dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka ini bermaksud riak dengan solat itu di hadapan manusia dan tidak akan mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Itulah yang jadi kadang-kadang lawak apa ni orang Melayu itu kan. Supaya jenazah ada sujud. Sebab apa? Sebenarnya tak tahu pun. Buat juga kenapa dah sembahyang jenazah ada rukuk. Sebab ini 42 aku dia lebih taat sikit. Sebenarnya tak tahu. Sembahyang sebenarnya tunjuk pada orang tua kan. Benda tu akan berlaku. Jadi riak ini satu sifat yang munafik, orang yang berpura-pura dengan ibadah kepada Allah. Dan sebab kita bila solat ini kan, kita nak mempertingkatkan amal ibadah. Sehingga kan Imam Ghazali mengatakan bahawa
Kalau kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan solat malam, solat dalam bilik seorang-seorang orang tak tahu kan. Tapi dalam hati kita detik, kalau orang tahu aku solat malam ni kan, mesti aku rasa bangga. Itu pun dah sebagai hari. Walaupun memang orang tidur orang tu, atau boleh semua dalam hutan, tak ada orang semak, tak ada orang tengok. Tapi dalam niat dia ada rasa macam, kalau orang tahu kan, cukup setakat itu lah, maka dia timbul perasaan ni. Yang kedua, riak adalah merupakan salah satu daripada cabang daripada kemusyrikan. Sesungguhnya yang paling aku takut adalah di kalangan kamu adalah syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Riak. Maksudnya adalah riak yang mana Allah berkata pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala membalas amal-amal kita. Pergilah kepada orang yang kita tunjukkan riak tersebut. Maknanya tuan-tuan, bila kita melaksanakan ibadah dengan riak di dunia ini, kan? Kemudian di akhirat nanti Allah akan minta supaya kita pergi berjumpa dengan orang yang kita tunjukkan amal tersebut. Mintalah balasan yang dia boleh berikan supaya kita dapat rasa gembira. Sebab itulah bila kita riak ini, kan, dia pembatas pada keikhlasan kita kepada Allah. Jika tidak ada riak, maka dia akan rasa hasad. Bila tidak ada hasad, maka dia akan pasti ada perasaan zalim. Dia berkait dengan semua. Sebab ikhlas ni satu saja. Masalah hati ni terlampau luas. Dengan hasadnya, dengan riaknya, dengan zalimnya, semua itu berlaku. Lepas itulah, bawahnya ada satu orang pergi haji. Dia polis. Polis kita lah. Jadi dia sebelum pergi haji tu dia sakit belakang. Dia tak boleh nak duduk, tak boleh nak berdiri, tak boleh. Jadi memang beribadah dan tak selesa lah. Dia tanya sebelum ni ada buat apa-apa ke? Biasa kita gitulah. Kita kalau pergi haji nampak orang lain macam kita kan tanya kan, sebenarnya dia buat dosa apa-apa ke? Selalu gitu kan. Memang selalu gitu, tu trend orang kita memang macam itu. Kemudian salah satu lagi yang menjadi isu juga, jemaah haji pergi haji, jadi kita punya mutawif akan cakap jangan komplain apa-apa. Jangan komplain apa-apa. Maknanya jadi apa-apa adalah ujian daripada Allah. Pun jadi isu juga. Sebab dia kata kalau kena kasih seorang mungkin ujian. Tapi kalau kena satu bas, itu bukan ujian yang itu. Itu kekelemahan pengurusan. Kan? Jadi isu macam itulah. Contohlah. Kalau bas lambat buka kan. Tak apa dia ujian dalam haji. Ini satu bas, takkanlah kita je orang Malaysia ramai kan. Semua ni 3 bas akan lambat. Takkan 3-3 120 orang kena ujian yang sama. Kalau kena seorang-seorang itu ujian lah. Okay? Jadi polis ni dia itulah kena tak boleh nak ibadah apa semua kan. Jadi kita tanya lah, ada masalah apa ke? Dia pun cerita lah, dia kata mungkin masa dulu dia pernah tahan satu budak pemuda lah. Pemuda tu mencuri. Dia tuduh mencuri tapi dia tak buat. Jadi dia kata, saya tengok budak tu memang baik. Dia kata, tapi orang kata dia curi. Jadi saya pun pukul lah dia. Pukul sampai dia kata, Pak Cik, apa tuan, saya tak buat tuan. Bukan salah saya tak buat. Saya tak tahu apa benda dia kata. Dia tahu budak tu macam budak baik. Tapi dia pukul juga, dah orang kata dia curi kan. Dia pukul. Dan tuan buat saya macam ni, saya doakan tuan akan sakit tuan belakang tuan. Dia turun. Jadi lepas dah sekarang tu dalam 30 tahun lepas lah, dia kata. Masa nak pergi haji tu dia kata dia sakit dia. So dia teringat balik lah. Dia teringat balik apa yang berlaku pada budak-budak tadi yang dipukul. Jadi kita mungkin ni balasan dia. Kita kena ingat bila kita zalim orang, pezalim dia lupa apa dia buat. Tapi orang yang dizalimi itu dia akan ingat apa yang orang buat kat dia. Apa salah aku tak buat salah kat orang kan. Tapi kenapa orang yang buat macam ni kat aku? Kan banyak benda yang dia akan berfikir macam-macam. Last sekali dia akan gunakan senjata dia, dan itu dia akan doakan orang tu dapat banyak apa juga. Macam itu. Kisah dia gitulah. Nak katakan bahawa bila kita tidak ada ikhlas, ganti dengan riak, hasad dan akhirnya hasad. Yang ketiga, orang yang membuat riak ini, dia akan mendapatkan riak untuk mendapatkan segala perhiasan di dunia, pasti akan mendapat hukuman daripada Allah SWT. Lepas tu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menuntut ilmu dan dia menuntut ilmu itu bukan kerana Allah, tetapi untuk mendapatkan segala kedudukan di dunia, maka dia tidak akan mendapat wangian syurga di akhirat.
Jadi kalau kita menuntut ilmu ini ikhlas kerana Allah, maka kita akan dapat kebaikan tersebut. Tapi kalau kita menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka ada simbol-simbol apa riak dan sebagainya, maka hilanglah barakah daripada amal tersebut. Okey. Syarat amal. Syarat amal. Amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah apabila dia memenuhi dua rukun asas ini. Pertama sekali adalah didasari oleh keikhlasan dan niat yang murni, hanya mengharapkan redha daripada Allah. Yang kedua adalah amal perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, pertama sekali adalah amal yang didasari dengan keikhlasan dan niat yang murni, iaitu dia hanya mengharapkan redha Allah SWT. Jadi syarat yang pertama ini dia menyangkut pada masalah batin, iaitu masalah dari sudut kerohanian kita, dalaman dalam diri kita. Iaitu amal yang kita buat, mana kita tadi kita amal niat. Setiap perbuatan itu, amal itu bergantung pada niat kita. Sekiranya didasari oleh niat yang benar, maka Allah Ta'ala akan balas niat tersebut dengan kebaikan. Begitu juga kalau orang yang berniat sebagai contoh, dia nak khusyuk dalam solat, khusyuk dalam solat. Kita berniat untuk khusyuk dalam solat, tapi bagaimana cara mendapat khusyuk dalam solat? Pernah tak kita tanya pada isteri kita, pada anak kita, awak khusyuk dalam solat? Pernah tanya tak? Pernah tanya kan? Tanya anak, wahai anakku, solat khusyuk tak? Tak khusyuk apa? Abang khusyuk tak? Abang tak khusyuk juga, sama juga punya. Sama juga kadang-kadang. Jadi para ulama telah meletakkan beberapa syarat untuk dapat khusyuk. Khusyuk ni susah nak dapat, tapi kita berusaha ke arah itu. Pertama sekali, menjaga halal dan haram dalam makanan. Ini nak dapat khusyuk kan? Kita dapat jaga halal haram dalam makanan kita jaga. Yang kedua, kita mesti makrifat kepada Allah, kenal Allah SWT. Kita ni kalau pernah kena terkam dengan singa, sebut nama singa, kita takut dah kan? Itulah juga, kalau kita kenal Allah, maka kita akan kenal kehebatan Allah dan amal ibadah kita akan berjurus kepada Allah SWT semata-mata. Yang pertama. Yang kedua, makrifat kepada Allah. Yang ketiga, khusyuk ini dengan hati. Jadi hati itu perlu dibersihkan supaya khusyuk ini dapat dilaksanakan ketika kita ada solat. Ini khusyuk dulu. Budaya yang keempat, jangan solat dalam kelalaian. Kita nak rasa buang air, kita buang dulu. Jangan kita solat dalam keadaan kelalaian. Kita lapar sangat, menggigil ni, nak solat juga, makan dulu. Tapi tengok masa lah. Kalau lagi 5 minit dah masuk asar, nak makan dulu, nak solat asar atau zuhur lah jawabnya. Solat juga, ni waktunya kalau waktu masih panjang lagi kan. Jangan dalam keadaan lalai. So, bila kita solat, kita akan ingat macam-macam. Kalau kita dimakan, udang galah orang ambil. Lagi kalau sembahyang solat bulan puasa kalau kat Malaysia kan, sembahyang lepas buka puasa tu makan kurma je kan, sikit-sikit je sampai maghrib. Makanan yang berat-berat tu akan dihidangkan lepas solat maghrib. Lepas pergi salam tu dia tu keluar. Betapa tak khusyuknya solat tu, nak fikirkan udang galah lah, sambal udang ayam tu kan, takut orang ambil. Rezeki kita ni kalau Allah dah bagi, kan tak ada orang yang boleh stop lah. Kalau ada, dia orang. Kalau tak ada, makan lah. Belayan kan. Itu yang pertama sekali berkaitan dengan keikhlasan, dengan niat murni yang mengharapkan redha Allah SWT. Yang kedua adalah perbuatan kita mesti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi kata, amalan-amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang melaksanakan satu amal ibadah yang tidak pernah kami perintahkan, maka perbuatan itu adalah ditolak. Jadi segala amal ibadah itulah jadi khususnya isu-isu bid'ah dan sebagainya, benda-benda yang Allah Ta'ala tak, Nabi tak pernah buat, dibuat benda-benda macam itu yang boleh menyebabkan khurafat dan sebagainya. Okay. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk, satu ayat berkaitan dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi seorang ulama yang terkenal iaitu Fudail bin Iyad,
dia mentafsirkan ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk itu berkaitan dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah maksudnya? Dia kata dengan makna akhlasahu ataupun aswabahu. Amal itu Allah Ta'ala terima di kalangan kita. Allah nak menguji kita siapakah yang paling baik amal tersebut. Amal yang lebih baik itu termasuk adalah orang yang paling ikhlas dan juga orang yang paling benar dalam ibadahnya. Bermaksud kalau dia melaksanakan ibadah tidak ada ikhlas, maka Allah tak terima walaupun dia benar. Sama juga orang yang melaksanakan ibadah, dia ikhlas melaksanakan ibadah tapi tak benar, Allah tak terima. Ataupun dia melaksanakan ibadah tidak ikhlas tapi benar pun Allah tidak terima. Itulah amal yang ikhlas ni adalah amal yang didandasi dengan niat yang benar supaya Allah Ta'ala menerima kita. Pada dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman tentang barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seseorang dengan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ciri-ciri yang orang ikhlas, ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri yang boleh dilihat. Jadi ciri-ciri yang boleh dilihat daripada orang yang melakukan ikhlas ada 3. Okay. Pertama sekali adalah bersungguh dalam beramal dalam semua keadaan. Okay. Dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan orang yang banyak, sama ada dicela atau dipuji, maka dia tetap beribadah kepada Allah. So itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang riak dia memiliki beberapa ciri. Malas jika bersendirian dan rajin jika di hadapan orang ramai. Semakin excited bila melaksanakan ibadah jika dipuji, dan semakin berkurang semangat melakukan ibadah apabila dikritik atau dicela. Saya ada seorang staff, dia staff yang sedang campuran zaman muda ni kan, macam perbuatan buat. Jadi dia hujung-hujung itu dia nak bertaubat lah. Bertaubat Allah. Tapi begitulah tuan-tuan, bila kita ni pernah melakukan kesalahan kan, bila kita nak kembali kepada jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan itu kan, macam perasaan akan ada dalam diri kita. Dia mau cakap, kata saya risau orang kata kat saya cepat sangat, terlalu bersemangat kan. Dia nak berubah tapi macam-macam benda lah dalam pemikiran dia. Begitulah kita bila dapat kawan-kawan yang nak berubah perbaikan, kita kena support dia betul. Kita support dia sungguh-sungguh. Sebabnya apa? Dia dalam keadaan keliru dengan apa perubahan yang dia nak buat kan? Ada kalanya dia nak berubah yang baik, nanti dia kata orang kata dia ni nak bujuk kan? Bila dia tak nak berubah, nanti orang kata dia ni terus dengan dosa kan? Bila dia nak menegur orang, nanti orang kata kau baru belajar. Macam-macam perkara dalam kepala dia kan? Jadi orang yang macam ni kita kena assist dia, kita kena tolong apa yang mampu supaya dia kekal dengan niat yang asal dia. Dan banyak orang yang nak berubah tapi tak dapat sokongan daripada kita, maka dia tergelincir pada pertengahan perubahan tersebut kan? Tapi kita yakin kan, dengan hidayah yang Allah bagi itu dan kebersihan niat dan jiwa yang dia dapat kan, diharapkan dia itu akan mendapat satu peluang yang lebih baik kan, dengan rakan-rakan bersama dia. Biarlah waktu yang menentukan perubahan tersebut. Dan ikhlas kita ni pun sebenarnya waktu yang menentukan sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Okey. Benda yang kedua adalah terpelihara daripada segala yang haram dalam semua keadaan. Di akhirat nanti Allah SWT akan membangkitkan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebut, dia kata apa? Disebutkan dalam satu hadis, aku beritahu kepada kamu nanti satu hari di kaum aku di akhir nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan satu kaum yang penuh dengan kebaikan seperti gunung Tihamah. Tihamah ni satu gunung yang zaman Nabi, gunung putih gunung tersebut. Mereka adalah saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu, tetapi mereka adalah kaum yang jika mereka bersendirian, mereka melanggar apa yang diharapkan oleh
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, adakah kita nak buat solat malam, kita nak buat kebaikan yang banyak, tapi bila sampai ke akhirat Allah Ta'ala anggap segala yang kita bawa seperti debu-debu yang tidak ada manfaatnya? Adakah itu yang kita nak bawa? Dalam perkara haram ini kan, memang kita rasa kita antara kita dengan Allah, tapi sebenarnya dia boleh melibatkan orang lain juga. Saya ada pengalaman dengan seorang pelajar saja. Dia melakukan perbuatan yang kita kata dosa besar. Hubungan yang tidak syar'i yang tidak dengan perempuan ini, sedang itu hakikat haram, dia hakikat yang haram. Masa tu saya mengajar tajuk taubat. Kelas saya pukul 6 petang sebenarnya. Orang dah balik, pun kita mengajar lah. Pukul 6 petang, dia pun okey lah untuk budak ni. Budak lelaki semua budak elektrikal ni. Akal semua ni. Akal. So lepas tu, ada elektrikal, saya tak nakal, soalan kan. Jadi, ajar buat taubat, kita ajar sikit-sikit je lah. Dan sebab dia tak tahu basic, tak saja basic daripada college community di Sarawak 6 tu. Jadi habis saja kelas tu, dah nak balik lah, tapi dia duduk, dia tak balik. Dia Ustaz lepas ni boleh tak? Saya tak boleh lah, tak apa masalah kita nak bincang apa lah. Padahal dia adalah pelajar paling nakal. Paling nakal juga, tapi dia paling nakal. Sampaikan kawan-kawan dia kata, Ustaz, kalau dia tak ada Ustaz, kita orang boleh belajar dengan tenang. Gitu. Sampai dia kata, Ustaz tenang tak ni? Dia bertanya kita pula. Ya, kata dia tenang, bukan awak tak ada ni. Tapi bila dia ada, semua dah kata, kau ni memang mengganggu betul lah dalam kelas ni. Tapi kita tanya kau buat, masa tu dia ada. Beritahulah, Ustaz, saya pernah buat benda yang tak baik, apa semua lah. Bulan puasa tu saya buat, apa semua cerita semua ni. Kata tahun 2010 masa tu Dari 2010 dia kata raya puasa tahun tu, malam raya tu dia kena halau oleh mak bapak dia halau dia keluar dari rumah. Jadi dia tidur dekat bengkel untuk kawan dia. So lepas pagi raya tu, satu Syawal tu, selepas solat raya, dia tak solat lah. Tengah hari dia balik rumah. Pun kena marah dengan family, kemudian dia pukul adik dia semua. Dia tanya saya, kenapa dia macam itu Ustaz? Padahal saya dengan mak saya bukanlah banyak sangat communication pun. Sangat kurang bercakap dengan parents apa semua. Tapi ayah saya halau saya kan? Jadi saya tanya, nak relate dengan perbuatan haram you buat ke lah? Dia kata, you buat benda ni tak? Buat kata, baik kali dah Ustaz. Dalam puasa tu saya buat. You perasan tak kata, benda dosa ni kita rasa kita dengan orang tu saja yang kita buat. Dan dengan Allah lah, Allah, kita lelaki dengan perempuan tu, 3 saja yang tahu benda tu kan? Tapi perasan tak, bila kita buat satu perkara haram, segala kebaikan di sekeliling kita semua menjauhkan diri kita. Mak bapak tak sayang kat kita, adik-beradik pun muslim dengan kita, sedangkan kita tak ada salah apa dengan dia pun. Mungkin kita just bercakap tinggi apa semua, tapi adik-beradik kan boleh kulis semula. Tapi sampai mak saya halau saya, kena halau apa semua. Kenapa dia macam itu? Sebab itulah kesan daripada perkara haram. Dia akan menolak segala kebaikan yang ada di sekeliling kita. Lepas tu berubah pula sikap. Selama minggu depan tu berubah. Masuk kelas saja benasyid je. Berubah pula, alhamdulillah lah kan. Lepas tu jadi lagi. Jadi lagi waktu saya pernah pindah ke belajar, tak boleh kita lagi dia boleh. Begitulah pelajar kita. Nak beritahu lah hakikat haram ini, dia akan menolak segala kebaikan yang di sekeliling kita. Jadi cubalah kita capai satu tahap yang betul-betul kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan diri kita daripada perkara yang haram. Kerana apabila kita ikhlas, maka Allah Taala akan pelihara diri kita dari melakukan perkara yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas ini boleh dilihat dia merasa senang jika kebaikan itu diperolehi oleh Muslim yang sebab masyarakat kita sekarang ni masyarakat yang penuh dengan kedengkian. Orang lain senang, kita susah hati. Orang lain susah, kita suka hati. Ini masyarakat kita. Jadi apa yang kita nak pelajari daripada kebaikan yang
terrealisasi dalam orang lain adalah kita gembira juga dengan apa yang didapat. So ada kali tuan-tuan, bila kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi, nikmat syukur tadi pun orang lain boleh share dengan apa yang kita dapat. Tapi kalau kita tidak bersyukur dengan Allah, kebaikan dari sekalian kita pun tidak akan dapat manfaat daripada apa yang kita buat. Ada satu kisah apa ni saya dengar daripada seorang ulama kita lah, menceritakan tentang Profesor Hamka, pernah dengar Hamka, ulama Nusantara kan, dengan seorang kaya. Satu hari tu dia pergi ke Bedah. Dia naik kereta dengan Dr. Hamka ni pergi ke Bedah. Jalan naik kita mobil yang besar ni, dia kata kereta yang besar. Sudah sampai dekat satu Bedah tu, dia nampak ada seorang lelaki sedang membajak sawah. Kemudian nampak ada seorang wanita sedang jalan menghala ke lelaki tersebut dengan buat satu keputusan. Jadi bila lelaki itu nampak rumah tadi, maka dia pun berhentikan kerja untuk membajak, maka dia bersikap kepada bodoh kat situ dan dia duduklah. Barangkali itu adalah isteri dia. Jadi dia buka keputusan, ada makanan. Jadi dia tengoklah. Makanan tersebut, orang kaya tengok dari jauh je dengan Profesor Hamka ni, tengok dari jauh. Jadi tengok orang lelaki tadi yang membajak tu, dia makan dah makanan tadi dengan penuh dengan kelazatan. Barangkali terlalu lapar ataupun dia takut bini dia marah, maka dia makan tak cepat. Tak tahulah. Anggapan begitu. Maka dia makan. Jadi orang kaya ni pun kata dekat Profesor Hamka, dia kata, Ustaz, dia kata, saya rasa cemburu dengan apa yang ada pada lelaki tersebut. Saya ada kekayaan yang banyak, harta yang banyak, tapi saya tak dapat rasa nikmat makan macam mana orang tu makan. Jadi Profesor Hamka kata apa? Lihatlah bagaimana Allah membahagikan nikmat-nikmat ini. Ada orang yang kaya, tapi dia tak rasa nikmat kekayaan tersebut. Tetapi orang yang miskin, dia dapat rasa nikmat walaupun sedikit makanan tersebut. Ada orang yang dapat tidur di katil yang empuk, tilam yang tebal, sampai tenggelam bila balik kat katil tu kan. Tidur bantal yang empuk, tapi dia tak dapat rasa nikmat tidur tersebut. Tapi ada orang yang tidur di pondok yang biasa, tapi dia dapat rasa nikmat tidur yang sekejap ataupun lama tak pula. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia nikmat makan kan. Nikmat makan, nikmat yang banyak, lauk yang berbagai kan? Tapi dia tak dapat rasa pun nikmat makanan tersebut. Tapi bagi barangkali ada orang yang makan hanya 1-2 makanan, tapi dia rasa selesa dengan makanan yang dia dapat. Begitulah Allah Ta'ala membagikan nikmat ini. Dia mengisafkan dan dia sukalah dengan apa yang berlaku pada orang tu kan. Dia belajar sesuatu. Macam kita lah tuan kalau bikin kenduri kan. Orang kaya kalau datang kenduri, apa macam dia makan? Nak air siap? Oh, saya bikin manis. Daging tapi daging ada gaul. Jadi makan apa? Makan nasi sikit pun lah, dengan air masak. Tapi kalau orang kampung makan, semua benda dibalur je kan. Ulang ke, apa ke, semua dibantai. Sedapnya kan. Dan orang kaya melihat dengan cemburu kan. Kalau lah saya siap macam awak, boleh saya makan macam nak makan. Kalau dia minta pada orang miskin, orang kampung tu boleh tak? Sihat awak boleh kat saya, penyakit saya boleh kat awak. Orang miskin takkan ambil dia tu. Kalau saya miskin dah, saya miskin, sakit pula kan. Satu nikmat mesti tak berasa. Cukuplah biar saya miskin tapi saya dapat rasa makan yang hebat ni.